Okey, dah start balik record yang baru. Okey, so sekarang ni kita masuk kepada DC motor lah. Okay. DC motor kita tambah push button. Okey, so macam biasalah kita klik new project. Okey, kita letak nama projek kita ni adalah DC with button. Nama tak kisahlah. Letaklah button. Button and then browse balik. Location kita seperti biasalah, kita akan save dekat desktop. Kita letak PTK Micro C. Kita letak nama bawah DC motor lah. Tadi DC motor. Folder DC. Okay. DC motor. Okay, set folder. Okay. Next, macam biasa ni saya harap ni semua expert dah bab-bab ni DC motor. Okay. Alright. So dah. Okay. Okay, next seterusnya kita letak komponen kita lah, tekan P, kita ada Arduino. Okay. Arduino Uno kita pakai DC motor. DC motor kita ambil yang biasa DC motor ni DC motor ni. Okay, DC motor. Okay, aktif. Kemudian kita ada L293D. L293D. Okay, ni kita ada motor driver. Okay, kemudian kita ada button. Push button, dan kita ada resistor. Okay. Alright. Settle. Okay. First kita letak Arduino. Okay. Apa yang saya nak buat ni, saya nak buat dia tekan sekali dia bergerak, tekan sekali dia stop, tekan lagi sekali dia dia bergerak dan stop lah. Kita buat macam tu lah. Kita nak buat konsep dia jalan dan berhenti. Itu kan. Okay. So next kita kena motor driver. So dia ada banyak subjek tau. Dia ada programming, dia ada PLC. Kemudian kita ada motor. Misalnya yang motor ni boleh tak dua tau. Awak nak tak dua pun boleh, tak satu pun boleh. Contoh. Pneumatic, hydraulic. Itu kita ada masuk ni lah. And then electrical punya subjek. Okay. Alright. Yang sama je, okay. Kita ada cara atau tak nak sebelum kita buat macam ni kan. Buat ni kita boleh buat direct je, senang. Senang, tak ada masalah. Yang penting pin 1 ni kena PWM, 1217 ni kita masuk kepada kepada pin lain-lain lah, digital. Tak ada masalah pun. So bergantung pada kita lah, kita nak buat macam mana. Okay. Seterusnya kita kena masukkan push button lah. Sikit dia push button. Okay. Push button push button kita ambil je. Resistor button. Senang macam ni. Okay, kita ambil power. Ground. Dan juga ambil output. Tak payah nombor kan. Satu. Okay, tak masalah pun. Ini output. Ini 5 volt.
Okay. Dan satu lagi kita nak buat dia input. Okay. Input kita ambil lah nama pin. Contohnya saya ambil pin nombor 8. Okay. Tak ada satu. Okay. So ini simple saja. So maksudnya nanti kita tekan button, button, motor ni bergerak. Okay. So kalau kita tekan button sekali, motor berhenti. Tekan sekali, motor clockwise. Tekan sekali, motor berhenti. Nanti jalan balik. Macam tu je lah. Okay, boleh Okay. So kita dah complete. Kata simple je, simple circuit je. Okay. Save lah, file save. Save project. Okay. Simple. Okay. Dan seterusnya kita pergi kepada coding. Boleh kita pergi ke coding. Coding, kita buat new file. Okay. Yang ni tak ada library lah. Awak kalau ada library boleh pakai library. Kalau tak ada library pun tak ada masalah. Ada je sebenarnya library untuk apa? Untuk DC motor ni ada library. Sekarang ni kita tak ada library, kita buat sendiri je. Kita declare. Okay, define. Kita ada in 1 dekat pin nombor 13. Define. In 2 dekat pin 12. Ni saya guna kaedah berbeza Define PWN 11. Apa lagi? Kita ada button. Okay, button kita dekat pin nombor 8. Okay. Let's define but dekat nombor 8. Okay. Alright. So simple je coding dia. Simple tapi sebenarnya ikut kita lah, ikut kita. Nanti saya nak buat coding dia berlarutan. So dia mungkin tak sesimpel sangat lah. Okay. So pin mode yang biasa. Pin mode kita ada in 1 sebagai input lah. Ini input. Okay. Okay. Kita letak ni 2. PWM. Button. Okay. Ingat salah ni. PWM adalah output ini nak bagi kepada signal kepada motor ni, output bukan input. Input ni yang bagi signal masuk dalam. Button dia yang input, yang lain semua output. Okay. Settle. 1. Kemudian apa yang kita nak buat kat sini, kita pun tak buat coding panjang. Kita buat coding biasa-biasa je. Kita buat if digital read. Digital read but equal to 0. Okay. Tekan button. So kita boleh katakan apa? Kita kata gerak nama dia gerak plus if gerak lebih kecil lebih besar daripada 2 lah tebak ni. Sekejap ni. Tebak 3 lah 0 1 3. Okey, 3. Kita 3. Gerak equal to 0. Okay. And then kita nak buat dia motor. Ini kena fikirlah gerak tu apa? Gerak tu integer lah. Kita declare lah.
integer gerak. Gerak equal kosong. Okay, saya tambah gerak kosong sebab kita dapatkan nama gerak sini. So kita naik atas gerak. Gerak tu maksudnya nilai tadi adalah kosong. Kita tambah di 1, 2, 3. Lebih pada 3 je dia jadi kosong balik. Kemudian motor lah. Okay. So next, bila kita pakai motor ni kita ada satu lagi function. Void motor lah. Motor. Apakah itu void motor? Okay. Motor. Kita boleh buat banyak tab. Okay. Kita boleh buat beberapa tab. Contoh saya nak buat coding kita ada tab sebab kita tak nak buat coding panjang-panjang bawah, kita buat coding panjang ke tepi. Ni contoh ataupun awak boleh follow kaedah macam ni. Kita klik je new tab. New tab awak boleh namakan sebagai direction. Letak je nama direction, new tab, klik OK. Dekat sini kita boleh namakanlah void henti. Okay. Henti tu apa? Digital right in 1 low. Okay. Ni tab baru tab baru maksudnya coding kita akan panjang ke tepi lah. Saya pernah tunjuk sebelum ni dekat awak. Okay. Ini 2 pun low. Analog analog right. PWM. Awak boleh buat kat sini laju boleh. Nama laju kat sini pun awak kena tambah kat sini. INT laju. Ni kaedah coding yang lain lah. Kaedah coding yang lain maksudnya kat sini kita nak kawal speed dalam ni, kita tak perlu nak type satu-satu dalam ni. Kita boleh type dekat dia punya nama je. So boleh void henti laju. Okay. Laju lah. Satunya kalau henti tak ada laju ni pun. Henti ni kosong je. Kalau henti P2M kosong. Okay, kosong. Ni henti. Kalau kita nak kata clockwise, kita copy je. Kita letak nama clockwise, CW lah clockwise. Ini high. Okay. Ini baru kita boleh letak INT laju. Okay, kat sini kita boleh kata laju. Boleh faham Boleh faham? Kemudian satu lagi kita ada counter clockwise. CCW. CCW kita balikkan high jadi low. INT tu jadi high. Okay, boleh follow sampai sini. Ini kita nak bagi tahu kita ada clockwise, kita ada function clockwise, kita ada function clockwise, kita ada function henti. Ada 3 benda kita buat. Okay, kita ada low. Ya. Okay, kejap saya nak tengok. Okay, kita kat sini lah. Kat sini. Ini sebenarnya lah kalau kita buat motor ni kita ada kena listkan dulu keadaan dia. Sama ada motor tu berhenti, bergerak clockwise, bergerak counterclockwise. Kalau awak ada buat robot yang ada roda tu, maka awak kata ke depan, ke belakang, ke kiri, ke kanan. So awak kena define lah dalam ni dulu. Sebab apa? Nanti dalam coding senang, awak panggil je. Kita boleh panggil je. Kalau kita tak buat, kita nak panggil susah lah. Nak type satu ni panjang ni. Kita nak panggil sekali je. Okay. Boleh? Ni dah lepas Boleh follow Okay. Alright. Okay. So kita balik semula kepada tab sebelum dia. Tadi kita dah panggil lah ni. Kita dah ada henti, clockwise, counterclockwise. Okay, sekarang ni baru kita nak masuk motor kita. Baru nak masuk coding yang bergerak ni. Yang utama dah ada dah ni. 13, 12, 11 ni kita declare. Motor, output, button input. Okay, kita dah declare. Kalau button kita tekan, okay. So tekan sekali. Lagi jangan lupa ada delay sikit. Delay sikit sebab kita punya ni pun agak pantas. Kita letaklah 100. Delay sikit. Delay tu maksudnya bagi masa untuk dia tukar state lah. Tukar state tu ada masa. Okay, settle. Alright, so next. Okay, next. Baru kita masuk. If gerak
equal to 0. Okay. Ya, 168 lah. 25 Sebab kita ada dua, kita ada dua keadaan. Ya, estimate macam tu lah. Dan gerak atau Istimewa akan buat conversions untuk PWW lah. atau maksudnya kalau dia dapat nombor kosong dengan nombor 2 atau nombor 2. Apa kita nak buat? Kita nak suruh motor kita henti. Henti. Okay. Alright. Satu lagi. Dah faham else if gerak equal to 1, dia akan pergi ke clockwise. Clockwise. Berapa speed kita nak? Contoh kata kita nak dia 100 lah. 100. Clockwise 100. Macam tu. Sebab apa saya boleh letak nombor 1 sini? Sebab dekat tadi kita buat sini kita dah letak nama. Clockwise integer laju. So dia akan letak 100 tu dalam laju ni. Okay, dia faham Right. And then tadi 1. Kita nak tekan nombor 1 je, dia gelak clockwise. Tekan nombor 2, dia berhenti. Masuk nombor 3, counter clockwise. Counter clockwise. So ini kita letaklah CCW, kita nak laju sikit. Counter clockwise, letak 200. Okay. Settle coding kita. Itu saja. Kita boleh verify. Kita letak nama. Cari, kita save dekat DPK Nekosi DC motor. Kita letak DC button. Save. Okay. Alright. Oh cik, Yeah. yang Yeah. new tab tu yang cik buat direction tu kan, cik tekan apa ni? Okay, right. Tekan sini. Anak panah tepi ni. Ha? New tab. Oh, okey. Sampai Selasa. New tab ni tujuan dia sebenarnya kalau kita buat coding, kalau tak ini kita tarik ke bawah. Panjang ke bawah. Tapi saya nak ada panjang ke tepi dan kita tahu. Ini motor punya contoh. Memudahkan tab ni, contohnya awak ada motor 1, sensor 1, sensor 2, sensor 3. Kalau tak awak tarik ke bawah panjang. Sekarang ni saya buat ke tepi, saya nak panggil senang je. Okey, motor. Okey, motor. Ni motor punya apa dia? Direction. So type panggil sini. Ini kita panggil sekali direction. So, contohnya sensor panggil dia. Dia mudah ke tepi, awak asingkan by name tab ni. Itu tujuan dia lah. Okey. Boleh Okey, ni direction punya. Bukan yang tertinggal tadi ni direction punya coding. Baik, henti. Okey. Kalau henti, semua kosong, semua low. Low kosong. Tak perlu ada laju kat sini. Sebab henti kan, dia tak ada speed. Kalau clockwise, dia ada speed, dia ada direction. Satu in masuk ni high, yang dua ni low. Okey, so direction satu. Satu lagi, terbalikkan dia, low dengan high. Ini jenis motor driver yang ini Ada setengah motor driver, dia tak pakai low dengan high. Dia dua je, dia pakai dua pin dia. Kalau low clockwise, high counter clockwise. Ada yang macam tu. Yang ini dia kena pakai dua. Jenis motor driver yang ini dia pakai macam ni lah. So awak kena identify motor driver apa yang awak pakai nanti. Kalau awak pakai motor driver daripada yang awak beli kat pasaran, majority semua kaedah macam ni. Kalau daripada Citroen, saya ada tengok lah MBD 10, M30A, apa bagai semua tu, dia pakai low dengan high dan juga speed sahaja. Okey, boleh follow yang ni So mana-mana yang dah okey tadi, ni dah verify tadi, dah okey, boleh cubalah dekat kita punya data. Saya pun tak cuba lagi. Ini coding ni, selalunya coding-coding yang awak dapat ni sebenarnya bukan saya rujuk mana lah. Saya terlintas je nak buat, saya terus buat. So that's why ada masa lah kita buat sama-sama. Okey, dan bila buka sini, kita test. Okey, kita test. Okey. Right. Kita run. Kita try run dulu
Okay, by default tak ada apa. Tekan sekali. Oh, tak jalan. Okay, berjalan. Okay, clockwise. Tekan sekali. Tak sempat. Dia bertukar-tukar tapi saya rasa ni macam terlalu pantas. Okay. Nampak awak nampak Tapi dia terlalu pantas lah. Okay. So kalau pantas sangat kita ubah je coding kita. Okay. So ni. Alright. So dah dapat sini. Ini dah dapat awak pergi kat button tadi ni. Saya buat tadi. Saya buat daripada atas. Ini pin kita saya ulang sekali. Define pin kita. Kita pakai tadi pin berapa. Ikut yang sambung pada kita punya gitar. Semua nanti bila awak buat projek awak pun sama. Apa saja device yang masuk ke dalam awak punya microcontroller kena listkan. Kena listkan macam ni. Listkan macam ni. Kemudian dah list. Okay. Semua guna awak beritahu lah variable-variable apa yang ada. Guna awak masuk kepada declaration. Okay. Buat setup. Sama ada dia input ke, dia output ke. Ni semua ni kita declare. Awak dah habis declare semua input output. Baru kita masuk kepada void loop. Void loop ni adalah yang akan jalan sampai bila-bila. Okay. Yang ni sekali je dia setup, okay, dia kenal. Okay, ini terus kata jika butang tu ditekan, okay, nilai gerak tu yang asalnya kosong ni akan bertambah. Tekan sekali gerak tadi kosong, tambah, maksudnya kosong tambah 1. Maksudnya gerak adalah 1. Bila 1 tak lebih pada 3 lagi, dia terus pergi ke motor. Ni saya ubah 200 lah. Dia terus pergi ke motor. Dia terus pergi ke motor. Motor tu apa? Kalau 1 dia bergerak clockwise. Okay, awak tekan sekali button. 1 tambah 1, 2. So 2 apa dia? Terus tak lebih pada 3 lagi. Tak lebih pada 3 lagi, dia terus. Ini sebenarnya kalau nak cantik macam ni lah. Okay. Saya buat macam ni lah. Saya buat macam ni. Nak bagi apa, nampak lah kalau bestnya nak bagi awak faham. Selepas if tak ada semicolon, bawah dia mesti kan ada bracket. Kalau bawah dia ada bracket, ujung dia mesti kan ada semicolon kat sini. Nak bagi faham lah. Okay, so saya buat macam ni. Alright, so contohnya 3 jalan clockwise, counter clockwise. 1 tambah 1 jadi 2 lah. 2 tu apa? Henti lah. Gerak 2, henti. Tekan yang 1 sampai 3. Okay, 3 dia jalan. 3 tambah 1 patutnya 4 lebih. So kosong, henti balik. Macam itulah maksud dia. Kita verify sekali. Okay, harap boleh faham boleh faham apa yang saya maksudkan. Okay, sebelum kita masuk kepada last topik yang terakhir. Topik yang terakhir. Ataupun device yang terakhir. Bukan topik terakhir device terakhir. Yang lain tu saya akan add on lah. Tekan sekali, nampak clockwise. 100 je ni. Slow je. Tekan sekali. Laju sikit. Tapi dia terlalu laju. Patutnya dia berhenti. Okay. Alright. Masih lagi tak ikut saya punya ni lah. Tak mengikuti saya punya yang saya nak tu. Okay, tak apa. So, kita modify sikit lagi. Saya tak tahu apa masalah dia. Sepatutnya kalau dia kosong, dia akan, atau 2, dia akan henti. Okay. So, mungkin kita ubah speed lah. Sebab terlalu slow, tak nampak dia punya pergerakan dia. So, saya harap faham lah apa yang saya nak buat ni adalah untuk kita kawal kita punya motor ni. Selagi dia ni run by apa? Kita punya processor jugalah. Processor PC kita lajulah. Laju sangat Sekarang kita tak dapat monitor ni. Kita tak dapat monitor apa sebenarnya berlaku ni Dia kosong ke 1 ke apa kan. So itulah that's all kenapa saya tambah lagi sikit device
saya tambah satu lagi device untuk kita analyze sikit kita punya ni, troubleshoot sikit kenapa dia terus jam kan. Kita boleh tambah satu lagi, kita boleh letak instrument mode ni, kita letak virtual terminal. Add virtual terminal, RX masuk ke TX. TX masuk ke RX, RX masuk ke TX. Okay. Alright. So kita nak buat apa ni? Saya nak monitor. Nak monitor nilai kita tadi tu. Sebab macam ada something wrong. So kita pergi dekat buat setup ni. Buat setup ni. Kita nak buat serial.begin. Okay, 9900. 9900 ni sebab kita nak monitor apakah dia punya nilai tu. Okay. So kat sini kita type serial.print. Kita nak print apa? Kita nak print digital read button ni. Kita nak print gerak. Kita nak tengok. Tujuannya saya buat ni sebab saya nak monitor kenapa dia terus skip step kan. Okay. Kita run balik, kita run. Nampak oh, dia ke tepi. Sekejap ke tepi tak cantik. Kita buat dia ke bawah. Ke bawah boleh follow boleh follow Saya harap boleh follow lah sebab saya nak tunjukkan. Okay, yang tadi kita dah gerak dah tapi kenapa dia skip kan? Kita tengok, kita nak monitor tu kita pakai, kalau yang real device kita pakai serial monitor, tapi sebab simulasi kita tak ada serial monitor, so kita kena run by virtual terminal ni. Okay, dia keluar kosong-kosong, kita tekan sekali. 1, okay betul. Okay, tekan sekali. 2, okay betul lah. 2, so dia berhenti lah. Tekan sekali. 3, dia jalan clockwise. Okay, so betul lah kita punya coding. Okay, kosong nampak. Dia terskip awak nampak tadi, dia laju sangat. Dia, okay, dapat. Okay, alright, ada soalan nak tanya? So kita punya ni berjaya lah sebenarnya. Okay, so nak tengok coding dia boleh tak? alright, so kita tengok coding dulu. Okay, awak tengok coding. Ini coding yang ni. Okay, dan selepas ni kita masuk kepada last device iaitu stepper motor. Stepper motor tak susah juga, simple je. Cuma coding dia akan panjang sikit lah. Kita akan buat panjang sikit. Cik nak tengok yang void motor. Void motor. Okay. Void motor silap. Void motor bawah. Okay, void motor yang ni full. Sampai habis. Okay. So, after this kita masuk stepper sikit. Stepper sikit lah, kita mungkin buat kita guna coding yang paling mudah je lah. Tak payah nak buat coding-coding yang complicated. Kita buat coding mudah iaitu kita buat berkaitan dengan macam LED je lah kita coding. Lebih kurang macam LED. Cuma dia punya ada sikit-sikit lah. Okay, boleh kecap yang lain-lain semua boleh kecap Harap boleh lah. Cik, Ya? nak tengok kat direction je. Yang sebelah. Coding yang sebelah tu.
Okey, kejap. Okey. Okey, awak buat dulu. Okey. Kita akan continue balik. Lepas ni lagi 5 minit. Saya lagi on. Cuma saya mute kan saya. So nanti okey, saya mute dulu Nanti 12.10 kita continue untuk siapalah last minute sikit. So kalau awak nak bagi tahu beritahu je. Saya just mute saya saja suara saya tapi saya dengar apa awak cakap lah. Sementara tu boleh buat lah. Completekan dulu. Okay, thank you.
Okey, alright. Kita sambung semula Tadi harap tadi yang DC tu boleh buat saya akan share lah video yang ni, part 2 ni. Okay. Seterusnya kita akan masuk kepada stepper stepper motor. Tadi saya dah cerita stepper motor. Ni adalah stepper motor kita punya gambar rajah lah. Kita ada nampak ke? Nampak Okey. Boleh continue takut ada tak ni. Nampak saya punya ni, saya punya nota ni. Nampak cik. Okay. So ini adalah stepper motor. Saya kata stepper motor tu kita ada unipolar ataupun bipolar. Okay, dan saya kata dia ada 3 jenis pergerakan. Wave drive, half drive, full drive. Ada 3 jenis perjalanan dia. Okay. Dan coding dia pun simple macam coding LED je. Macam gini je, direct je saja. Coding LED. Sama je. Kemudian ada juga kita pasang relay. Relay pun ada berkaitan dengan relay. Kita buat connection relay. Okay. Ini adalah tadi saya kata motor DC, kita pakai yang sebenar punya IC yang macam ni. Ini gambar yang sebenar. So nanti kalau final nanti saya kata lukis penyambungan motor dengan motor driver. Okay, L293D. Ni. Sambunglah VSS dia punya supply. VS ni adalah supply kepada motor. Motor supply Inilah connection dia. Okay. Yang tadi kita simulasi. Simulasi dia arrangement dia adalah untuk memudahkan kita buat simulasi. So that's why arrangement lain sikit lah. Yang sebenarnya IC macam ni. Okay. Dan kemudian pergerakan dia untuk DC tadi yang kita buat tadi. Ingat tadi saya berkata nak stop low ataupun high. High ataupun low dia adalah stop. Kalau dia nak clockwise dia high low. Dia bergantung kepada direction penyambungan Tak semestinya dia low dengan high. A kena low, B dengan high, tak semestinya ataupun terbalik dia bergantung pada wire awak pasang. Kalau wire merah awak sambung dekat A, wire hitam sambung dekat B, dia mungkin clockwise dia high low, anti clockwise dia adalah low high. Kalau awak sambung A tu dengan wire warna hitam, B masuk wire warna merah, dia mungkin clockwise dia adalah low high, anti clockwise dia adalah high low. Kita kena fahamlah itu Okey. Alright, dan itu sajalah Itu sajalah. Dan yang topik akhir ni buat lita lah. Buat lita ni kita kena solder. Tak ada apa. Baik. Okay, so kita terus pergi kepada kita punya connection. Connection kepada kita punya stepper motor. Di mana stepper motor ni kita boleh pakai yang sama. Kita sama. So kita nice. Okay. Kita buat lita baru. Okay. Kita save. Saya buat satu je Kita buat satu je dulu. Basic stepper motor dan kemudian nanti next ada masa nanti baru kita tambah yang lain lah. Jadi ni project. Okay. Kita klik the new project kat sini. Kita namakan project kita adalah stepper. Ataupun awak guna kaedah daripada fun page pun okey. Ini sebab saya dah buka tadi. Kita klik je, tak ada masalah. Stepper, kita pilih desktop, kita pilih DTK dan kita create new folder, kita panggil stepper. Stepper, okey. Stepper, select folder. Next, pilih A4. Next, finish. Okey, ni baru, okey. Dan device pun sama, kita masih lagi pakai device yang sama. Kita add Arduino Uno. Kita pakai motor driver L293D. Okay, dan last sekali kita ada stepper. Okay, stepper motor ni kita ambil yang unipolar lah, unipolar. Tak ada masalah pun bipolar dengan unipolar. Okay. Kalau bipolar ni dia ada berapa coil saja. Okay. Kalau unipolar ni dia ada 4 coil. Yang ni tadi ada 2, bipolar ada 2 coil saja. Okay. Kita ambil sini unipolar lah. Okay. Letak Arduino. Letak Arduino.
Lepas tu kita letak motor driver. Kita direct saja. Ini taruh orang sini sikit lah. Sini sikit. Sikit. Okay, kemudian kita ambil stepper. Letak je stepper sini. Okay, alright. So, untuk stepper motor. Okay. Stepper motor. Saya pun dah lupa. Tapi tak apalah. Kita cuba dulu. Saya pun dah lama tak buat ni. Okay. So, untuk yang ini. Stepper motor ni kita tak control pun speed dia. Tak perlu control speed. Kita boleh EN ni kita direct kepada 5 volt. Yang ini pun kita direct kepada 5 volt. Dan ground lah. Dan biasalah sama je. Motor driver sama. Sambung je. Sama. Kita ada 5 volt. Kita ada ground. Okay. Kita ada 5 volt lah. Okay. Dan encoder ni kita bagi full speed lah. Full speed ataupun nak boleh masuk ke pin pun okey. Kalau awak tak nak masuk pun tak apa. Kita boleh buat macam ni. Tak ada masalah. Kita buat macam ni pun okey. Tak ada isu lah. Dia move juga. Okay. So yang INN ni awak boleh masuk direct lah mana-mana pin. Contohnya awak ambil pin nombor 13. Kita ambil 13. Kita ambil pin nombor 12. Okay. Tarik sikit lah. Kita adjust sikit Kita adjust sikit. Okay. Pin ni kita ambil lah. Mana-mana pun tak ada masalah. Tak ada isu pun. Okay. So ni motor. Kita letak 5 volt jugalah. Lepas kita 5 volt. Okay. Right. So dia pin lah. Sekejap rotate sikit. Okay. So kita ada okay. Tak apa, kita cuba dulu. Okay. Sebab dia tak ada label ni, kita pun tak pasti. Okay. So yang ini kita kena masuk ground Kita masuk ground. Tak apa, bertindih sikit tak apalah. Kita buat dia bertindih. Okay. Alright, so ingat kita pakai 13, 12, 98. 13, 12, 98. Okay. Itu saja connection dia. Okay, itu saja. Okay, semua boleh follow boleh follow. So next seterusnya adalah coding kita lah. Okay, kita bagi kepada coding. Okay, so coding, klik di new, kita pakai simple je, is define A 13, kita pakai huruf lah pendek sikit, A is define B 12 is
define C C nombor 9 dengan 8. Okay, C 9 D 8. Okay, kita kata sini kita ambil wave lah. Wave drive lah. Kita namakan lah, kita note je wave drive. So yang lain-lain tu awak boleh cubalah type je pmode A output. Dia coding dia sangat simple je. Tak susah. A B C D. Okay, macam ni je. Okay, kemudian untuk loop dia ni kita type lah digital right A high. A high yang lain semua kita lowkan lah. Ini coding paling basic lah, basic je. Kita tak buat yang susah-susah. B, C, D. High, low, low. Tadi saya beritahu kan, kalau wave drive ni, satu coil on saja. So kita delay lah, delay 1000. Okay, kita buat satu saat je, senang. Okay, mula coil A saja on, kemudian coil B saja on. Okay, kemudian coil C saja on. Dan last sekali adalah coil D saja on. Okay, senang je. Tak susah. Okay, itu saja coding kita. Awak faham D saja high, C saja, B saja, A saja. Verify. Stop. Detik kimikusi, stepper. Kita namakan sebagai wave. Wave drive Okay, so kita cari balik dia punya hex file. Copy dan kita paste Ctrl C, Ctrl V. Okay, dan kita settle lah. Dia akan bergerak satu persatu lah. Nampak ada silap Tadi tak ikut urutan kena tengok kat mana silap dia. Ikut urutan. Tengok coil A, coil B. Cuma sudut dia sebab kita putarkan dia arah ini counterclockwise. Apa tengok sudut dia 45, 175, 225, 315. 360 bagi 4. Dia akan pusing pada arah coil itu saja. So ini kita buat coding wave drive. Itu saja. Stepper motor itu saja coding dia. Dan awak untuk yang pergerakan untuk half drive, full drive, tengok balik table yang saya tunjuk sebelum ni. Just buat connection berdasarkan dia punya table. Itu sahaja. Okay. So clear tak? Ada soalan tak? Stepper ni dia angle dia ikut coil tu. Coil pertama dekat 45, coil yang kedua ada 135, tu 225, lepas tu 315. Dekat 4 sudut tu. Dekat coil tu. Kalau awak pakai
full drive nanti awak kena on A dengan B, B dengan C, C dengan D. Sama tadi codingnya sama. Ni wave drive. Awak nak buat ni sekarang wave. Okay. So sekarang kita nak buat dia full drive. So just tukar je lah. A dengan B, high. Kemudian B dengan C, high. Atau C dengan D, high. Dan D dengan A. Itu saja. Okay, ada soalan? Simple je, memang simple je. Stepper motor ni punya coding. Okay. So saya tunjukkan jugalah saya tunjukkan juga. Kita tadi saya katakan ini sekarang ni wave. Sekarang kita file save as, kita namakan dia sebagai full. Full save. Okay. Kalau full saya kata tadi A dengan B. A dengan B on. Kemudian B dengan C high. Kemudian C dengan D high. Kemudian D dengan A high. Itu saja, itu kita verify. Simple. Kalau yang half drive tu awak buat sendirilah. Tambah lagi 8. Dia ada gabungan antara wave dan juga full. Okay. So awak tengok tengok hasil dia. Kita copy dulu dia punya hex file. Okay. Kita stop dulu. Siap. Kenapa pula takut tak save bahaya ni. Okey, saya dah save. Okey, double click Ctrl A, Ctrl V. Okey, so awak tengok kalau full drive kosong daripada kosong 90 darjah, 180 darjah, 170 darjah, 360 darjah, kosong balik. Okey, ini kita adjust tadi counter clockwise lah. Kalau awak nak clockwise, awak ubahlah dia punya aturan dia. Aturan coil mana nak onkan dulu. Daripada D, C, B, A. Sekarang ni saya buat A, B, C, D. Okay? Alright. So, ada apa-apa persoalan tak untuk stepper? Tak susah pun. Direct je macam ni saja. Cik nak tengok coding jap. Coding Okay. Full drive Coding dia pun tak susah. Tak susah lah. Direct je ni. Macam LED, sama macam LED, kita pakai pin 13, 12, 9, 8. Ini pin yang kita pakai. Okay. Cuma yang ini saya tak identify betul-betul lah A tu mana, B tu mana, C tu mana. Kita assume saja. Okay. Ikut dia punya ni. Okay. So sekarang ni aturan dia lain lah. So kita ikut aturan lah. Untuk pin mode macam biasa kita output. Semua A, B, C, D, E semua output. Kemudian kita masuk kepada kita punya ni lah. Kita punya void loop ni. Yang seperti yang saya maklum tadi. Kan? Untuk first, A tadi kan, kalau wave drive, A saja. B saja, C saja, D saja. Sekarang saya buat full. A ada, B ada. Kemudian B dengan C. Kemudian C dengan D. D dengan A. Itu saja. Okay? So, settle lah untuk stepper motor. Okey. Ada apa-apa soalan lagi nak tanya? Sebelum saya inilah tamatkan sesi kelas kita pada hari ini. Mungkin nak tengok bawah lagi, sikit, bawah lagi. Direct je ni.
Nampak tadi dada anjing memakai lah. Nampak masa satu kali kami Pindah cik. Okay, alright. So yang lain ada apa-apa masalah yang mungkin nak selesaikan? Saya tak ada, cik. Okay, yang lain okey tak? Okey sir, Ya? Ya? okey sir, tapi saya tertinggal sir. Tertinggal? Okey, tak apa. Bukan sir, pasal laptop bateri sudah habis tiba-tiba. Okay, no problem, tak apa. Nanti saya share video ni nanti bila dia dah complete, saya akan share. Ada 2 sesi tadi. Saya akan upload lah 1 dengan 2, nanti awak boleh tengok lah bagaimana untuk kita settlekan ni stepper. Dan tadi ni lah, ni hasil dia lah stepper lah. Dan tadi kita buat DC dan juga servo. Okay, so kalau tak ada apa-apa soalan, sampai di sini saja kalau kita lah. Kita stopkan kita punya recording dan nanti kita ni lah